saya hormati Datuk Ismail Yusof, pengarah eksekutif Universiti Darul Ihsan, Prof yang berbahagia Prof Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman selaku pengurusi eksekutif di IDEM dan juga Presiden UNICEF, yang dihormati tokoh-tokoh yang dapat bersama dengan kita pada hari ini, barisan para pengamal media, tuan-tuan, kawan-kawan, masyarakat yang dikasihi sekalian, yang turut bersama kita di dalam live di sini dan juga secara online. Terima kasih. Jadi bagi pihak Institut Darul Ihsan, kita mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir, termasuk juga mereka yang sedang menonton di online di Facebook dan di YouTube Institut Darul Ihsan. Salam hormat untuk semua yang dapat bersama pada petang ini. Yang bahagia Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman selaku pengurusi eksekutif Institut Darul Ihsan, yang juga Presiden dan Vice Chancellor Universiti Selangor, turut bersama kita Yang Berhormat Dr. Raj, dan saya lihat beberapa orang profesor ahli akademik yang mungkin saya tak dapat address semua, dan khususnya saya mengalu-alukan rakan-rakan media yang dapat bersama pada petang ini. Saya tahu semua sedang bertebaran di seluruh negara, dan saya pun tadi pagi baru send off Datuk Seri Anwar hari ini, dia punya tour di Selangor. Dan untuk maklumat, malam ni Datuk Seri Anwar akan ada program bersama saudara Rafidi di kalau tak salah saya di Bawang Semaju. Hadirin sekalian, saya juga seperti saudara Alifin mengalu-alukan kedatangan semua, khususnya saudara rakan-rakan media dan wartawan ke sidang media pada petang ini. Pembentangan survey IDEM mengenai mood rakyat, mood of the nation ini, kita fokuskan kajian kita tentang lanskap persepsi rakyat Malaysia menjelang PRU15. Sebagaimana yang saudara sekalian sudah maklum, Institut Darul Ihsan ini merupakan satu wahana penting bagi kerajaan negeri Selangor, khususnya membantu kerajaan negeri merangka polisi, hala tuju dan kebijakan bagi membangunkan kecemerlangan negeri Selangor dari sudut ekonomi, sosiopolitik, pembangunan yang seimbang dan tata kelola, good governance, dan kemanjumukan masyarakat di Selangor. Bahkan sehingga malam tadi saya difahamkan Datuk Dr. Ridwan bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar sampai tengah malam rasanya memberikan perkembangan yang terkini tentang suasana. Kita dah buat berbagai kajian dan survey, sama ada secara kualitatif ataupun kuantitatif, dan antaranya ialah Social Impact Assessment, SIA, Sentiment Analysis, Political Survey, termasuklah Geo Tagging, GIS dan sebagainya. Semua ini kerana penubuhan IDEM ini yang diilhamkan sebenarnya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri sewaktu selepas Kajang Boh, sewaktu beliau dimasukkan ke penjara untuk kali yang kedua. Dan pada waktu itu beliau meminta pimpinan di negeri Selangor supaya memberikan tumpuan untuk menubuhkan IDEM, dan semua kita maklum pengurusi eksekutif yang pertama kita adalah almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil. Dan sebagai sebuah pusat penyelidikan dan pendidikan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat hal-hal yang terkait bagi matlamatnya membina masyarakat yang bermoral tinggi, berilmu dan komited kepada prinsip kebenaran dan keadilan. Mengenai sidang media kita pada petang ini, sebenarnya kami terpaksa ambil masa lah memujuk Profesor Datuk Dr. Ridwan, bahawa saya percaya semua orang maklum Prof. Ridwan sejak 2000 lebih awal lagi, seingat saya 2006, 2010 waktu beliau di UMCDL, kita bukan saja nak berkongsi apa dia dapatan yang ada, yang terkini yang IDEM ada, tetapi kita juga akan berkongsi dengan rakan-rakan media mengenai
proses dan bagaimana penyelidikan dan penganalisaan yang kita lakukan. InsyaAllah kalau masa mengizinkan, kita nak bawa rakan-rakan media masuk ke kita punya war room dan melihat sendiri bagaimana we do the data crunching. Sebab bagi saya penting untuk nak memilih kerajaan, bukan hanya untuk 5 tahun sekali nak tukar pimpinan kerajaan, tetapi yang lebih penting ialah untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara. Sebab itu bagi kami di IDEH dengan pimpinan Datuk Dr. Ridwan, termasuklah narasumber kami, beberapa orang ahli akademik, profesor dari universiti tempatan, dan keberuntungan sikit IDEH ni, aset kami ialah sebab Prof. Ridwan ialah Presiden dan sebagai Vice Chancellor di UNICEF. Prof. Hamdan dekat belakang, Prof. Dr. Manun Nawawi di sini. Jadi kita harap pembentangan kita pada petang ini boleh membantu khususnya para pengamal media yang ada untuk memberikan saya fikir satu laporan yang saya yakin boleh membantu warga Malaysia dan suatu landmark yang sangat besar kepada kelangsungan negara bangsa. Terima kasih sekali lagi bagi pihak Institut Darul Ihsan, dan sekali lagi saya juga nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan staf di UNICEF, Arifin dan tim penyelidik beliau sebagai besar ini masih berada di lapangan. Numerators kami pun ramai lagi yang masih berada di lapangan, because whatever the next 3 days ini boleh saja merubah apa saja yang dibentangkan hari ini. Sebab itu kita doakan yang terbaik untuk negara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memberi satu mukadimah kepada survey yang akan kita bentangkan pada petang ini. Tanpa membuang masa, saya dengan sehormat ini mempersilakan kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman untuk meneruskan sidang pada petang ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Rakan-rakan media yang dapat bersama pada hari ini, saya melihat di sini ramai rakan media yang secara fizikal berada di sini, seperti dari Singapore Press, Media Selangor, NST, Wong Wak, bernama Jurnal Harian Malaysia Kini, The Wipes, CQ, bernama Berita Harian PMT, Millennial dan sebagainya. Rakan-rakan yang dapat bersama secara media, rakan-rakan akademik yang saya dapat juga bersama pada petang ini, saudara dan saudari yang saya hormati. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana berikan kesempatan dan peluang untuk bersama pada petang ini, dan juga saya mengalu-alukan kedatangan saudara dan saudari dalam satu sidang media, atau lebih jelasnya satu bentuk pembentangan terhadap kajian Pilihan Raya akan diadakan seawal ini. Cuma kebetulan terdapat suatu universiti di Tepung yang nanti yang cuba untuk membuat kajian tentang persepsi rakyat Malaysia terhadap politik, dan dalam beliau mencari rakan ataupun partner untuk membolehkan beliau buat kajian, akhirnya beliau memilih IDEH dan UNICEF untuk buat kajian. Dan itu yang membolehkan kami mempunyai kajian yang komprehensif berkaitan dengan bagaimana mood rakyat sebelum pembubaran Parlimen dalam masa 3 hari, sebulan, 2 bulan dan sebagainya. Oleh itu, apa yang cuba saya nak tampilkan pada petang ini, bagaimana proses atau perubahan ini berlaku dan bagaimana kita dapat memahami. Saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Abah sebentar tadi, bahawa dengan pembentangan ini kita bukan ingin membuat ramalan atau prediction ataupun duduk buat belalang, tetapi memberikan suatu pemahaman dan memahami proses politik yang berlaku. Selepas itu terpulanglah kepada pengundi untuk membuat keputusan dan cuba memahami kajian yang kami lakukan. Kita menjelaskan bagaimana metodologinya, berapa yang kita temu dulu dan bagaimana kita mendapat maklumat-maklumat ini. Dan mungkin membezakan dengan setengah kajian. Kita tahu
ini keputusannya. Bagaimana dia dapat kajian, bagaimana caranya, kita tak tahu. Ya. Dan bagi kami orang akademik kena jelas. Dan sebab itulah kalau kesempatan selepas ini, bagi kalau semua kita tak muat di forum kami, mungkin dalam kalangan media, kalau ingin melihat bagaimana kami buat monitoring sebagai contoh, bagaimana kita menggunakan gadget, bagaimana menggunakan platform ya, yang mutakhir ya, untuk membuat kajian dan lihat sendiri. Oleh itu keterusan ini merupakan satu yang penting dan juga membolehkan orang tidak hilang keyakinan terhadap kajian yang dilakukan. Mementingkan kepada aspek-aspek yang bersifat berkepentingan. Di sini menyebabkan hilang yakin kajian dilakukan. Oleh itu dalam konteks ini kita cuba menonjolkan suatu pendekatan bahawa sekarang kita lebih nasib baik ada YouTube, ada Facebook dan sebagainya. Kita tahu berapa orang yang tengok. Ya, kita bandingkan ya, dan kita boleh menilai berdasarkan kepada perkembangan-perkembangan yang pernah berlaku sebelum ini. Oleh itu seperti saya katakan tadi, crowd really make sense dalam raya yang sedang berlaku ini. Baik, dalam pilihan raya yang lalu saya membuat kajian yang sama. Pilihan raya kita bulan Mei ya, 9 Mei ya. Seminggu sebelum itu saya membuat pernyataan. Cara-cara jumpa dia punya potongan khabar itu, terima kasih Sinar Harian, yang saya sebut bahawa tsunami Melayu hanya berlaku jika keluar mengundi lebih 80%. Sebab berdasarkan kajian yang kita lakukan, bahawa yang akan keluar ialah sebanyak sekitar 80%. Dan ternyata sekali keluar 83% dan itu yang berlaku dalam pilihan raya lalu. Apa maksud saudara ya? Pilihan raya kita boleh pergi sebenarnya, kita boleh ramalkan dan kita menjangka dan kita boleh susun strategi ya. Oleh itu, jumlah yang keluar ini memberikan impak dan ini antara contoh yang kita lihat bagaimana keterujaan untuk keluar mengundi itu memberi kesan kepada keputusan pilihan raya. Ya. Dan seperti disebutkan tadi, saya mengadakan survey seminggu sebelum pilihan raya dan kita ada, saya ingat di sini ya, kita buat di sini juga ya, yang saya menyebut bahawa kalau keluar lebih 80% dia akan memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Dan itulah yang sebenarnya berlaku apabila keluar mengundi 83%. Ya. Dan ini saya sebutkan tadi bagaimana jelajah dan sambutan memang luar biasa pada waktu itu dan memberikan impak yang besar pada keputusan. Baik, tuan-tuan dan puan, oleh itu dalam kami melakukan kajian, antara perkara pertama yang kami tanyakan, yang survey kita lakukan ini, adakah akan keluar setengah pihak mengatakan terdapatnya satu macam bentuk political fatigue, ya, keletihan dalam kalangan masyarakat yang tak minat lagi dengan politik, ya, tak nak keluar mengundi ya. Oleh itu yang pertama kita nak ukur, kita nak uji mereka nak keluar mengundi atau tidak, ya. Ternyata sekali kalau kita lihat memang waktu itu ya, rakyat sudah menunjukkan mereka akan keluar mengundi. Pandangan yang mengatakan rakyat sudah jemu jelak dan tak berminat itu nampaknya tidak ada asas berdasarkan kajian yang kita lakukan bahawa pada waktu itu belum ubah, belum apa lagi, bunyi angin saja ya. Waktu itu banyak yang cenderung mengatakan takkan ada pilihan raya kerana akan berlaku banjir dan sebagainya. Waktu itu rakyat dah menunjukkan bahawa kami nak keluar mengundi 79% pada waktu itu ya. Dan apabila kita buat secara parlimen demi parlimen ya, kita dapati jumlah yang berhasrat nak keluar mengundi itu memang cukup besar. Gunakan sebagai mekanisme untuk menang. Kalau saudara ingat tahun 1969 ya, 1965 BN menang besar ya. Saya masih ingat Gombak majoriti 28,000 ya, 28,000. Shah Alam belas ribu ya. Tetapi Shah Alam cuma menang sekitar 800 undi. Gombak hilang 20,000 hilang ya. Najib menang lebih kurang 300 undi saja ya. Tetapi pada waktu itu ada 600 pengundi yang belum digazet atau perlu didaftarkan. Dan kalau pilihan raya dibuat pada bulan Januari, kalau 600,000 ini digazetkan, mungkin keputusan tahun 1999 itu sama sekali berbeza. Ini proses pilihan raya kita itu kita tahu sejarahnya. Kalau kalah tu ada sebabnya, bukan kalah secara kalah. Kalau menang pada sebabnya. Saya nak beri latar belakang ini supaya dia memberikan sedikit political education kepada saudara untuk memahami bukannya sekarang. Saya nak pergi sedikit tentang latar belakang. Saya sebutkan tadi bahawa kajian ini merupakan kajian yang dilakukan dengan kerjasama Universiti Toyo di Jepun. Bukan Toyo, Toyo. Dia kata betul, keperluan kata ada Universiti Toyo. Atau boleh Google tu ada Universiti Toyo.
Sebab salah seorang pengkajinya membuat tentang bagaimana persepsi. Dia buat sampel mungkin berapa negara ya, dan masuklah sampel Malaysia dan mencari partner. Dan kebetulan beliau berminat dengan pendekatan IDE dan beliau bersama, sebab kalau nak harapkan IDE buat kajian sendirian memang kami terang kami tak mampu. Sebab untuk selesai seperti ini kita belanja paling kurang RM150,000. Ya. Baik, ini contohnya. Kita akan bahagikan, kita nak berikan RM2,000, kita bahagikan. Di kawasan ini berapa, umur berapa, Melayu berapa, Cina berapa, India berapa, orang asli berapa, dan dia mestilah merangkumi seluruh kawasan Indonesia. Ya, maknanya ilmuwaris kita mengambil sampel seluruh kawasan. Sebab mungkin kita ambil situ 10 sampel tetapi mewakili mungkin 1,000 ataupun 2,000 orang. Ini yang paling kritikal dalam kita membuat kajian. Ya. Ini contoh-contoh yang kita berikan. Dan yang ini adalah di mana kita punya enumerator pergi hampir seluruh negara, ya. Dan saya fikir tidak mungkin kalau kita dapat sampel seperti ini kalau kita gunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Ya. Ini adalah bagi memastikan ketepatan data macam tu, seluruh kajian itu dianggap tidak mendapati yang sebenarnya. Tetapi sebab kita tak tahu, kita nak pengawal, kita merisau sebab kita ni tak menang, ya. Dia tak tanya sampel macam mana, ya. Kita menang, seronok bukan main, tapi semua sampel tak betul, ya. Ada setengah buat kajian, dengan siapa buat. Kalau siapa buat, bagi dia menang. Dia seronok kan? Ada juga macam tu kan? Sama setengah kawan-kawan saya lama-lama kan? Bagi dia menang. Sebab orang politik ni lebih guna, dia seronok dengan menang kan? So kita nak tanya nak menang, nak kalah. Nak menang pun menang kan? So ada yang buat itu juga. Oleh itu kadang-kadang kena tengok, ya. Siapa yang buat kajian, bagaimana tanya macam mana dia punya metodologi dia. Baru kita boleh yakin dengan apa yang kita dengar, ya. Baik. Saya nak terus kepada apa beberapa penemuan untuk kita kongsi bersama, ya. Yang pertama, ya, saya ambil beberapa sampel. Saya cari di kalangan polis dan tentera, saya dapati ada beberapa orang yang mengundi bawa anak, dukung anak dia mengundi, ya. Boleh, ya? Boleh dukung anak, dia bawa anak mengundi, boleh? Ke tak boleh? SPR benar, ya? Benar kan, ya? Saya nak dukung, menunjukkan kali ini mengundi itu dah jadi macam tak adalah tension berbaring, kena risau, maknanya lebih relax, ya. Dan menjadi suatu perkara yang dianggap sebagai tanggungjawab tidak individu dan ada kebebasan, ya. Baik. Ini juga saya nak kita tanya dalam kalangan pengundi, ya. Ini nak tengok bagaimana, ya, trend ataupun perubahan sikap yang berlaku, ya. Tetapi saya nak tuan-tuan tengok apa nama ni, dua saja, ya. Yang pertama yang ujung sekali, ya, ni. Ya. Dalam konteks Malaysia waktu itu, kenapa angka begini? Nanti saya tunjuk yang lain pula, ya. Sebab waktu itu belum lagi diumumkan perubahan parlimen. Kita nampak trend perubahan itu, ya. Baru pada waktu itu cuma 35% mengatakan dia telah buat keputusan. Berubah ke tak berubah ke, akan berubah ke, dia dah buat keputusan yang lebih. Ini ialah ahli parti, ya. Tetapi keterikatan pada parti ataupun kepada satu pemahaman politik, ya. Dan ini memberi impak yang besar dari segi penyusunan strategi dan juga perkara berkaitan dengan proses pilihan raya. Baik. Faktor nampaknya calon dan parti merupakan dua perkara yang penting, ya. Di samping manifesto parti, sebab ini sebelum penamaan calon, mereka tengok apa parti offer, ya, ataupun apa sebenarnya akan menjadi tarikan, ya. Dan kalau kita tengok keadaannya berbeza setelah penamaan calon, ya. Ini saya sebutkan tadi, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ternyata sekali. Tengok kawasan. Kalau kawasan seperti Gombak, kita dah tahu calon, hampir 30% mengatakan faktor calon itu akan menentukan mereka buat keputusan, ya. Bagi kawasan yang kalau kita lihat apa nama ni pengundi apa ni calon di luar, kita tengok dulu test grid, ya. Kita dapati yang menjadi tumpuan mereka ialah parti. Maksudnya letak calon macam mana pun tak apa, sebab mereka akan pilih parti, ya. Oleh itu ada perbezaan antara tempat dengan tempat, tetapi umumnya calon dan parti merupakan dua yang agak seimbang. Calon terlampau kuat pun tentu boleh menang, ya. Parti terlampau kuat pun tentu boleh menang, ya. Sebab kedua-duanya mempunyai peranan masa dilakukan pada 12 hari bulan ini 3 hari lalu, ya. Mana ini yang paling panas sekali kita bincang pada hari ini, iaitu satu kawasan yang melibatkan pertandingan 50 euro dan lebih 200,000 pengundi, ya. Dan sudah tentu persaingan yang paling sengit adalah antara
Menteri Besar Selangor dan mantan Menteri Besar Selangor. Ya. Baik, saya nak tunjukkan beberapa perkara saja untuk renungan kita. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh SPR. Pengundinya 206. Dan di Selangor ini jumlah pengundinya besar-besar. Ya. Yang paling besar adalah kawasan Parlimen di mana saya mengundi, Bangi 330,000 pengundi. Ya. 330,000 pengundi. Di Malaysia yang paling besar Bangi 330,000, yang paling kecil Tigan 29. Yang kedua Lenggong dan 30 lebih ya. Yang paling besar 300,000 lebih, yang kecil 29. Mana kalau dibagi oleh 10 pasang Parlimen dia, tapi seorang saja yang bertanding ya. Dan inilah data yang dikeluarkan oleh SPR ya, berdasarkan data pemilih terakhir ya. Baik, kalau kita tengok trend pengundian yang berlaku di Gombak ya, sejak daripada PRU ke-11 ya, kita dapat melihat terdapatnya satu peningkatan yang ketara ke atas, sokongan ke atas Pakatan dulu pasal alternatif, Pakatan Harapan dan sebagainya, dengan kemuncaknya pada PRU yang lalu dengan mencapai 53%, manakala BN merosot 19%, PAS 12% ya. Ini adalah untuk kita melihat bagaimana trend peningkatan yang berlaku ya. Dari sokongan pengundi ya, kalau kita lihat di Selangor ya, trend pengundi Melayu menyokong PH itu agak tinggi ya. Dua negeri berbeza ya, tiga negeri ya, iaitu Perak, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang ya. Pengundi Melayu menyokong PH itu agak tinggi ya, dan ini membolehkan sokongan itu memberi impak kepada pengundian dan membolehkan negeri ini mungkin berbeza kerana apa nama ni ya. Sebaik saya diumumkan ya, pembubaran Parlimen, 60.3% dah buat keputusan undi parti mana ya. Dia dah ada lah keputusan parti mana nak buat ya. Mereka sudah pun dah ada keputusan undi parti mana ya. Ini menunjukkan bahawa proses peralihan daripada satu parti politik ke satu parti politik lain itu agak perlahan dalam konteks di Selangor, khususnya di Parlimen Gombak. Kita ambil 60% itu, kita lihat ketegaran mereka, kemungkinan mereka dibertukar parti dan sebagainya, dan ternyata sekali kita lihat bahawa ketegaran ataupun sokongan kepada Pakatan Harapan itu nampaknya kuat ataupun agak kental, dan sudah tentu ini merupakan suatu indikasi bahawa kawasan ini merupakan kawasan yang memperlihatkan sokongan yang agak baik kepada Pakatan Harapan. Pergi pada slide seterusnya. Baik. Bagaimana ketunjaan? Seperti saya tengah tadi, dalam konteks yang berlaku pada hari ini, kita menyangkakan bagi Parlimen Gombak yang akan keluar 80 hingga 90%. Saya tak fikir sampai 100% terlampau tinggi ya. Dan, maknanya inilah kawasan yang nampak sokongan perbedaan itu kuat ya, dan memang ketara sekali, mungkinlah Selangor ni lain sikit dengan yang lain. Manakala sokongan pada Harapan dan Anwar itu hampir sama ya, tak banyak beza ya. Dalam konteks politik Malaysia ini ya, kalau kita dapat 50%, kita bukan perlu dapat 50% ya. Kita boleh dapat lebih 1% pada yang lain sudah cukup ya. Tak perlu kita dapat 1% ya. Dan ini merupakan suatu yang menunjukkan bahawa bukan kepit. Terima kasih. Tak ada main tu je. Dia tak menang dia. Habis tak menang dia. Mereka ini lepas ni okey. Ya. Berdasarkan kepada data-data ini, bagaimana kita terjemahkan pada undi, kita buat simulation ya. Dan kita tengok pengundi Melayu, pengundi Cina, back India, dan berdasarkan simulation yang kita buat pada pengundian survey kita buat 2 hari lalu, bermakna PH mampu mencapai lebih 66,000 ya. Itu dulu ya. Mungkin dalam sepahari ini dengan kegiatan yang lebih agresif mungkin tambah, ataupun berlaku satu masalah mungkin kurang ya. Tapi menunjukkan bahawa sokongan itu cukup baik ya. Sekarang saya balik kepada survey Mood Nation yang kita buat secara ada ura-ura yang jelas bahawa plan layak kali adakan, yang kita diadakan. Bagaimana mood pada waktu itu? Dan kita dapati pada waktu itu sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan yang tertinggi, diikuti oleh 2 Perdana Menteri. Dan saya kira data ini menasabah ya, sebab Tan Sri Mahyudin telah menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri merupakan incumbent Prime Minister, tetapi sudah ada kecenderungan untuk melihat
alternatif kepada Perdana Menteri ini. Ini kita lakukan pada 21 hingga 28 Oktober. Belum ada lagi rancangan untuk pembubaran ya. Sekarang saya yakin mungkin angkanya itu berubah ya. Tuan-tuan boleh nak menyangka sendiri bagaimana angkanya dengan perkembangan semasa berdasarkan latar belakang saya sebutkan tadi. Parti pula pada waktu itu memang agak seimbang ya dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional ya, atas pagar 28% dan Perikatan Nasional pada waktu itu masih dalam awan 12%. Tetapi seperti saya katakan tadi, saya nak qualify kali ini, kita lakukan ini pada 21 dan 28 Oktober sebelum pilihan raya. Dan pengumuman pilihan belum diumumkan lagi ya. Tetapi kita nak ukur bagaimana perkembangan yang berlaku itu, dan ini menjadi asas untuk dibuat kajian pada minggu-minggu berikut ya. Bila tracking kita buat, dia tahu sama ada peningkatan ataupun berlaku penurunan. Kalau peningkatan atas alasan apa, atas sebab apa, atas strategi apa. Kalau pengurangan atas sebab apa strateginya, dengan mengambil kira data-data ataupun senario yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan dia tahulah apa yang akan berlaku, boleh menjangkakan sendiri apa yang akan berlaku. Akhir sekali ya, saya nak sebutkan yang atas pagar. Apa yang keperhatian mereka? Yang pertama, sama, mereka agak concern dari segi harga barang, tetapi tidak stabilan politik dan penyumbang dan rasuah yang 28% ini ya. Manakala mereka akan keluar mengundi ya, dan mereka juga teruja nak mengundi ya, dan ternyata sekali bahawa golongan ini merupakan golongan, bukan golongan yang tak mau keluar mengundi, tetapi golongan yang berminat untuk keluar mengundi tetapi tidak concern dengan perkembangan negara dan melihat apa yang akan berlaku dan akan membuat keputusan menjelang pilihan raya. Saya kira itu secara lintas lalulah apa yang nak saya sampaikan pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan saya buka kalau ada sebarang soalan ataupun perkara yang nak ditimbulkan, dan mungkin saya dibantu oleh saudara Arifin dan juga rakan-rakan yang lain yang mungkin juga boleh memberikan jawapan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang sebutkan tadi. Itu untuk awak. Pada si tawaran parti tadi. Ya, parti ini. Ya. Tawaran ini menunjukkan harapan parti 20% dan Barisan Nasional 27% dan Perikatan Nasional 12%. Ada tak perkembangan atau tracking dibuat minggu ini ataupun minggu lepas misalnya untuk melihat perkembangan itu, dan kita lihat apa ni survey yang dibuat, kita dapat yang hari ini daripada berbagai-bagai badan yang menunjukkan PH mendahului dan diikuti dengan PN dan tidak PN. Komen Prof. Baik, pilihan raya di Malaysia bukan presidential election ya. Kalau pilihan raya di Indonesia umpamanya peratus mengundi diterjemahkan kepada kursi, di Indonesia tidak begitu ya. Dengan sebab itulah apa yang kita lakukan, kita berdasarkan tiap-tiap parlimen, tapi tak mungkin kita dapat lakukan semua. Dengan cara apa yang berdasarkan kepada senario ini, kita ambil ini sebagai asas kepada kajian kita, dan kita cuba lihat bagaimana proses perkembangan kepada kawasan-kawasan parlimen yang kita nak kritikkan. Adakah prosesnya meningkat, merosot ataupun sebagainya ya. Saya beri contoh umpamanya Gombak, satu kawasan kritikal, Tambun ya, ataupun Pematang Pau ya, di Tebas, Gerik ya, kita macam mana trend ataupun kecenderungan pengundi ya. Dan apabila kita lihat kalau ini sebagai asas ya, memang ketara ada berlaku perubahan ya. Saya ambil contoh kalau Barisan Nasional ya. Barisan Nasional memang bermula dengan suatu perkembangan yang agak menarik ya. Tetapi kita tahu perkembangan yang berkaitan dengan parti turut beri kesan. Apatah lagi kalau kita libatkan kepada kawasan-kawasan tertentu. Ya, kita tahu bahawa ramai dalam kalangan ahli parlimen yang tidak bertanding ya. Bila mereka tidak bertanding, mereka bertanding atas tiket PAS ya. Atau PN ya, yang berlaku di Perlis ya. Ada pula mereka yang sebelum ini daripada PAS tak bertanding atas tiket BN ya. So ini sebenarnya tak pernah berlaku dalam sejarah ya. Yang orang dibuang, orang yang ambil, orang yang ambil, orang dibuang. Tidak ada berlaku dalam sejarah kita ya. Tapi kali ini berlaku ya.
Dan ini melambangkan adanya suatu pergolakan dalaman yang memberikan impak yang besar kepada orang kemudian. Sebab pemimpin parti ini dia ada pengikutnya. Ya. Dengan sebab itu, saya katakan tadi, kita tidak boleh mengambil itu sebab dia katakan politik parti itu sekian-sekian peratus. Kita bukan presidential election ya. Sebab peratus ini tidak boleh diterjemahkan kepada kerusi ya. Contoh seperti disebut tadi tahun 2004. Walaupun BN dapat sekitar 64-5% begitu, tetapi dia terjemahkan kerusi 90% ya. Oleh itu, seperti dikatakan tadi, ini adalah asasnya ya, bahawa kalau kita lihat berdasarkan kepada beberapa kawasan parlimen tadi, memperlihatkan berlakunya peningkatan. Bagaimana kita nak faham? Saya sebutkan tadi antara indikator-indikatornya, bagaimana respon dari segi program-program yang diadakan. Sebab itu beri makna dalam beberapa pilihan raya yang lalu. So kalau berdasarkan respon itu, ya, tambah sekarang lebih mudah ya. Kita tengok dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya, kita bandingkan dan kita nampak itu sudah memberikan satu indikasi terhadap sambutan terhadap parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya. Tetapi seperti saya katakan tadi, kita tidak membuat keseluruhan sebab ia melibatkan kos dan juga masa ya. Sebab pilihan raya itu 2 minggu ya. Oleh itu kita ambil contoh, kita jadikan base dan kita buat penilaian berdasarkan senario. Itu yang kita lakukan. Okey? Ya, siap. Buat warm-up sebab Menteri Besar ialah kita punya fungsi apa dia? Dia punya fungsi. Dia pengarah. Menteri Besar. Dia Menteri Besar kan? Itu maknanya kami risau kan Menteri Besar kalau tak menang, kami pun nak juga kan? Tapi macam bagi dia menang, best pun. Best nak tahu juga kan? Kalau nak menang, kalau tahu nak kalah, kita kena fikir macam mana nak buat. Ini saya buat ya. Begitu pemilihan itu berdasarkan kepada kemampuan kami ya. Kenapa kita buat pemakaman bau? Sebab adanya permintaan ataupun ada setengah tempat yang mereka memberi sedikit ataupun penajaan atau bantuan ya. Sebab saya sebutkan tadi menyebabkan kos yang terlampau tinggi ya. Base macam mana ya? Dan untuk mengkaji lebih mendalam ya, kita ambil sampel daripada kawasan parlimen ya. Itu sebut parlimen tadi ya. Baik, kalau saya tanya macam mana ramalan yang akan berlaku dan sebagainya, saya kebiasaannya saya tak berani nak ramal sebab hari-hari macam-macam boleh berlaku ya. Tetapi saya lebih cenderung kalau melihat senario berdasarkan pengalaman yang lalu. Ya. Kalau pengalaman lalu begini yang berlaku ya. Oleh itu kita masing-masing boleh buat ramalan atau boleh buat menjangkakan apa yang berlaku ya. Baik. Berbalik pada soalan tadi ya. Kita lihat pada hari ini ya, bagaimana trend sokongan kepada Pakatan Harapan dari segi sambutan kita program diadakan. Kita tengok terutamanya jelajah yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar, kemudian ada juga Rafizi dan juga yang lain. Bagaimana sambutannya? Kita bandingkan pula dengan mungkin dibuat oleh MCA ya. Saya tengok, tak tahulah saya tengok dalam ada web sebab keluar, saya keluarkan MCA banyak fungsi pada orang tu. Dalam saya tengok dalam apa nama ni Melayu ada program Melayu ramai, maknanya ramai bersyarah pada kerusi daripada ramai pada orang ya. So kita boleh jangka ya mana sokongan macam mana ya. Oleh itu berdasarkan senario ini ya, saya lebih cenderung untuk saudara memberikan penilaian daripada saya menyangkakan berapa kerusi. Sebab kadang-kadang saya pun heran ya, macam mana orang tu dia meramalkan dia menang kerusi banyak ni ya. Sebab Malaysia bukannya proportionate representation ya. Sebab kalau boleh kita ramalkan begitu ya. Sebab dia harus lihat daripada satu kawasan ke satu kawasan, satu parlimen ke satu parlimen ya. Dan ini tidak mungkin dapat terlaku dalam tempoh 2 minggu ini ya. Tetapi berdasarkan trend dan mood, kita boleh menjangkakan bahawa terdapatnya perubahan daripada pengundi terhadap sokongan pada parti. Baik, kalau oleh beberapa rakan-rakan akademik yang hadir pada hari ini. Besok ada sidang media di Hotel Armada. Armada oleh sekumpulan profesor-profesor Melayu. Jam kita akan maklum ni oleh puan apa ni dalam pukul 2:30 petang. Itu maklumatlah. Ada beberapa rakan-rakan profesor yang datang pada hari ini, dia minta saya maklumkan besok berminat tuan ni boleh hubung dengan puan Nora. Okey, terima kasih.
This one coming for Ibu lah. No, this is ours. Ini lah. Alhamdulillah is so actually it's good for the party lah, kan? Because it's about information. That's how, for example, for the even when he was in prison, Still very high. it's still 30. Never less than 30. Now it's getting better. So the now the pray for the best. Okay, so this is better. Ada lagi nak turun. Tadi hanya sebelah Semenanjung lah. Semenanjung. Cuma yalah, research ni banyak soalan. Kita cuma yang inilah yang kita minit sebagai public sebab kita pun ada yang sama juga kita need ethnicity dan juga by state. So ini backbone of the data di belakang lah yang kita menjalankan survey. So at least we giving an opportunity lah the public siapa yang sebab so daripada sini kita boleh sebagai contoh kan, kita tengok umur di Kelantan yang kita survey. So daripada Kelantan tu berapa orang Cina Chinese boleh represent lah, dia akan mungkin. Dan contoh kalau yang ini kita nak tengok yang turn out vote ni yang not sure ni siapa yang punya sifat dia, teknik dia. So dia akan ubah dari situ. So dia punya Well, actually, Maklumat ini, actually, if the campaign team, they have this information, then the campaign will be very focused. Ya, kita tak perlu buang masa itu kan. And then siapa dia? Who actually our targeted voter? Because kalau based on apa yang Prof bentangkan tadi, every parliament seat tu dia dah ada dia punya base vote dia. They have the vote bank is already there. So for the vote bank, actually party workers yang biasa buat kerja parti, what they need to do, in fact, from today onwards, they call the OTV lah. They need to move to the those I think 18 biasanya dalam 18 ke 20% itu lah. So kita nak tunjukkan bahawa bila proses survey kita jalankan, kita bukan maksudnya jalankan secara apa panggil bukuk tak kan. Jadi so we have apps, so kita monitor betul pergerakan Indomarinter lah. So bila dia pergi datang keluar on the 17th and Putrajaya. And then on the grand finale on the 18th in Tambun, Rafizi yang Datuk Seri will be there. On the 18th, on the 18th malam. So on the 18th 9:30 to 10, it will be a special address from Anwar throughout the country, and we have given instruction to all PH Union Center, freeze all activity just last. Then for us, we will get from FB, YouTube. That is on the Tambun. From Tambun, on the 18th. On the 18th. Okay. She's from Tambun. She's from Tambun. Okay. Oh, you're from Tambun. One word from Tambun, right? But she already pindah here.